ini adalah sofa putih yang kedua terakhir sebelum besok yang terakhirnya. Setiap tahun di ITBM, ini adalah musim ketiga, tahun ketiga sofa putih dilaksanakan. Dan anda juga diberi ruang untuk bertanya, berdialog, mendapatkan pandangan, bahkan memberikan pandangan. Mikrofon kami sediakan di sini. Terima kasih kepada pihak media yang membuat liputan sofa putih. Dan jika anda ketinggalan perbincangan sofa putih yang lalu, boleh melungsuri, melayari YouTube, typekan sofa putih. Yang ini akan kita muat naik, insyaAllah, lewat petang nanti. Jadi terima kasih kepada semua rakan media yang hadir. Dan terima kasih juga media yang telah pun memberi liputan yang baik terhadap isi kandungan sofa putih setakat ini. Baik, kita bercakap hari ini tentang bahasa dan kita ada bersama Ketua Pengarah Dewan Bahasa yang baru. Kita juga bersama Presiden Persatuan Penterjemah. Mungkin Dr. Awang Sarian dulu ya. Saya anggap sebagai sirih pulang ke Gagah. Teman-teman yang mencintai bahasa dan mencintai DBP itu mendengar kepulangan Dr. Awang Sarian bahasakan dia suatu hadiah yang besar, kemujuran yang amat. Jadi mungkin sejurus berada di DBP itu. Wawasannya ke mana? Terima kasih saudara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Hasan, saudara dan saudari. Saya kira yang paling penting Dewan Bahasa Pusaka kembali pada akarnya, iaitu sebagai badan pengembang bahasa dan perseratan Melayu. Kerana ia amanah yang diberikan oleh rakyat pada tahun 1956 dalam Kongres Bahasa dan Perseratan Melayu ketiga di Johor Bahru dan Singapura. Dewan Bahasa dicetuskan, ditubuhkan atas gagasan wartawan, agamawan, budayawan, serawan dan tuan-tuan. Itu penting. Kita kembalikan di bahasa pada rakyat, perjuangan rakyat untuk mengangkat bahasa dan perseratan Melayu sebagai tonjang tamadun negara. Maka antara langkah terpenting yang terdekat, saya mengadakan siri muzakarah dengan semua pemegang kepentingan bahasa dan perseratan Melayu supaya kita mendapat sumbangan fikiran, wawasan mereka. Apa yang sepatutnya digerakkan lagi, walaupun kita sendiri Dewan Bahasa Pusaka memang mempunyai wawasan. Dan sekiranya dengan kita merapatkan saf dengan semua pemegang kepentingan perseratan Melayu, saintis, ahli bahasa, sastra, ahli agama, kita sudah mula membentuk panel-panel pekerja. Pekerja seperti membina siri terbitan ilmu dalam berbagai bidang yang merentas, bukan untuk golongan sarjana dan IPT, masyarakat umum, remaja dan kanak-kanak. Dan kita akan bersinergi termasuk dengan ITBM, dengan penerbit-penerbit universiti, bagi menerbitkan karya-karya ilmu yang merentas semua bidang dan merentas semua lapisan masyarakat, supaya ilmu dalam perseratan Melayu yang saya katakan kategori perseratan kreatif, sastra, novelnya, cerpennya, puisi, drama, dan satu lagi yang dilupakan adalah seperti juga yang biasa ditekan oleh Ustaz Abdul Hasan, perseratan ilmu. Tamadun tidak akan maju dan bertahan kalau perseratan ilmunya lemah. Inilah antara wawasan Dewan Bahasa Pusaka yang segera akan kita tangani. Segera akan ditangani. Istilah segera itu sangat besar artinya, Prof. Abdullah, kerana kita berada dalam keadaan kebimbangan yang juga besar melihat kedudukan bahasa Melayu diterima baik, dipolemikkan, bahkan juga dicurigai oleh bangsa yang menuturkannya sendiri. Tidak begitu, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada kebenaran tentang andaian yang kita boleh rapat sedikit, Prof. Tetapi sebenarnya kita bukanlah dalam keadaan yang sangat lain. Ada orang yang mengerti akan isu ini. Seperti yang saya selalu katakan bahawa Dewan Bahasa dan Pustaka. Pustaka itu maksudnya buku dan buku ilmu. Dan entah bagaimana dalam sekitar 10 tahun yang lalu, pucuk pimpinan Dewan Bahasa itu diberikan sebagai hadiah kepada orang-orang tertentu, maka kesannya sangat negatif kepada bahasa. Mereka ini lebih menjaga kedudukan dan kepentingan, dan buku itu sedikit demi sedikit dilupakan dan bertambah lebih buruk dengan keadaan dawama yang tidak menerbitkan buku-buku ilmu. Dan saya tegaskan kembali, tidak pernah ada dalam dunia dan sejarah manusia peradaban dibangunkan melalui bahasa lain seperti yang dikatakan oleh pemimpin kita. Kita boleh maju melalui bahasa Inggeris. Itu tidak pernah berlaku dalam mana-mana bangsa dan sejarah dalam dunia. Oleh sebab itu, pulangnya Dr. Awang ke Dewan Bahasa itu memang memberi
tekanan semula kepada harapan kita supaya Dewan Bahasa dan Pustaka menangani ilmu untuk memandaikan masyarakat. Memandaikan masyarakat, dan saya yakin mereka yang berada di hadapan saya ini adalah golongan yang pandai dan ingin mendengar sendiri secara langsung lontaran pandangan, melihat nuansa warna yang bakal keluar daripada Dr. Awang Sarian dan juga Profesor Abdullah Hassan. Jadi ini adalah sofa putih. Sekiranya anda ada sebarang persoalan yang ingin dibangkitkan, boleh saja manfaatkan mikrofon di sini. No holds barred, dengan izin. Kita ada ketua ngarah DPP, tak boleh main-main ya. Jadi boleh manfaatkan mikrofon ini. Datuk Paduka Bendahara pun ada di sini, Azwan Effendi. Warna kuning, ada maksud tertentu, tak sengaja. Yalah, dari Istana Negara kan, jadi kuning lah tu. Jadi jangan, ni kita cepat menafsir ini. Cepat menafsir. Silakan kalau ada, boleh saja memanfaatkan ruang ini. Ya, saya berbalik kepada Dr. Awang Sarian. Banyak yang meletakkan harapan besar kepada Dr. Awang kembali membawa DPP itu. Saya teringat satu ketika saya pernah menemubual tokoh-tokoh yang memimpin DPP sebelum ini. Begitu rasa teruja apabila DPP itu diberikan peruntukan yang dikatakan kini kami mempunyai gigi. Tetapi selepas itu saya tidak pernah melihat gigi itu menggigit. Di bawah kepimpinan Dr. Awang akan mula menggigit atau bagaimana? Ya, kalau istilah menggigit itu sebagai satu metafora dengan arti penegasan, itu pasti menggigit. Okey. Tapi menggigit, kami ini menggigit dengan membelai. Okey. Menggigit dengan manja, dengan pengertian bahawa kita akan membelai. Ya. Pelbagai pihak yang kita perlu dekati, golongan pentadbir, golongan undang, saintis, golongan pelajar, golongan dewasa, Ya. sarjana. Artinya bagi saya bahasa Melayu dan perseratan Melayu tidak akan maju dan berkembang kalau bahasa dan perseratan Melayu itu seolah milik eksklusif satu golongan. Bangsawan, sastrawan, ini tidak betul. Semua masyarakat, biarpun mereka itu saintis, jurutera, arkitek atau sebagainya, perlu menghayati bahasa dan perseratan. Kerana bahasa dan perseratan ialah tunjang tamadun. Dan ini seperti kata Profesor Abdullah Hassan, dalam sebuah tamadun begitu. Ya. Tidak ada sebenarnya bangsa yang tamadunnya besar kalau kita meminjam. Dan ini sebenarnya sunatullah. Allah memberikan setiap bangsa itu dengan bahasa masing-masing. Dan oleh sebab itu tugas peranan kita sebagai pendukung bangsa dan bahasa itu mengembangkan bahasa itu. Tidak ada orang lain yang boleh memajukan bahasa itu. Ya. Saya memetik sedikit sejarah. Apabila tamadun Islam berada di puncak, kata pada zaman Abbasiyah, itu segala ilmu dalam tradisi Islam dipindahkan ke dalam tradisi Barat dengan menggunakan bahasa mereka. Okey. Bahasa Arab itu dikuasai oleh sejumlah sarjana yang kuat dengan tujuan untuk memindahkan ilmu, bukan mengambil bahasa Arab sebagai. Itu satu contoh yang jelas. Tidak ada dalam sejarah tamadun suatu bangsa yang maju mengambil ilmu dan mengambil bahasa asing, bahasa sastra. Itu tidak betul. Kita mesti belajar daripada sejarah tamadun besar dan belajar daripada ketentuan Allah yang memberikan isyarat jelas. Setiap bangsa dikunai bahasa sendiri, mesti memakmurkan bahasa itu dengan mengimarahkannya dalam penerbitan dan penggunaan bahasa dalam semua sektor. Bagi saya sasaran terpenting kalau nak kata menggigit sedikit itu ialah iaitu menyedarkan bahawa semua sektor itu ada tanggungjawab terhadap bahasa dan perseratan Melayu. Ya, menggigit dengan membelai. Saya akan memerhatikan bagaimana itu dapat dilakukan dengan baik untuk memberikan kesan. Tadi saya memulakan dengan Prof Abdullah tadi mengatakan ada kebimbangan. Prof mengatakan tidaklah terlalu naif, tidaklah terlalu bimbang maksudnya. Tetapi saya melihat Melayu itu sendiri yang sepatutnya menguasai dan mempunyai keyakinan. Majoriti Melayu itu sendiri, termasuk mereka yang mungkin bangsawan, yang memimpin, kuasawan, yang hartawan itu sendiri tidak yakin keupayaan bahasa Melayu. Dan ini jelas sekali dalam polemik PPSMI. Di sepanjang 50 tahun kita merdeka itu, di mana silapnya, Prof? Sehingga timbul ketidakyakinan golongan atasan Melayu itu sendiri terhadap keupayaan bahasa untuk memindahkan ilmu, sehingga perlu bersandar kepada bahasa Inggeris. Itu agak payah untuk saya menjawab kerana saya tidak dapat menjelaskan apa pendirian mereka itu, apa yang mereka rasakan. Tetapi kita hanya dapat melihat bahawa memang betul ada, tetapi memang cukup ramai para cendekiawan ini yang sebenarnya menjiwai bahasa dan juga ilmu. Tetapi
oleh sebab dasar-dasar tertentu seperti akhbar, utusan berita harian misalnya tidak akan pernah menyokong pendirian orang yang menentang PPSMI. Seolah-olah yang berbahasa Inggeris itu timbul, tetapi sebenarnya bangkangan itu sangat jelas. Malah tetapi tidaklah ada orang yang sanggup seperti dalam tahun 57 apabila semua guru bahasa Melayu itu memberi kata dua kepada kerajaan, semuanya mau meletakkan jawatan sekiranya sekolah menengah Melayu itu tidak ditubuhkan. Tapi saya rasa pada masa ini mungkin ada cara lain. Tetapi kita tidak boleh nafikan bahawa dalam media itu ada apa yang kita katakan framing. Maka diframekan begitu, tapi sebenarnya bantahan itu cukup kuat. Sebab memang melalui bahasa Inggeris itu tidak banyak yang terdidik, hanya golongan-golongan tertentu. Dan kita tidak boleh menyalahkan kelas menengah yang sebenarnya percaya pada bahasa Inggeris itu mau mempertahankan kedudukan mereka. Cuma yang bahasa Melayu itu tidak diberikan luangan dan juga liputan yang sewajarnya seperti ini. Tetapi itu mereka itu harus faham, tidak pernah ada bangsa yang boleh dimajukan melalui satu bahasa lain dan kembali kepada kedudukan kelas menengah Melayu dan pemimpin Melayu yang tidak percaya ini. Sekarang pun kita ada satu isu yang sangat besar yang mesti kita tangani segera. Umpamanya ada 1,700 profesor, 20,000 profesor madya dan pensyarah, dan mereka ini sangat gairah menulis dalam bahasa Inggeris, tetapi sebenarnya dalam bahasa Inggeris pun karya mereka tidak seberapa. Kita mahu mereka itu menulislah dalam bahasa Inggeris, tetapi jangan diabaikan bahasa Melayu. Sebagai Presiden penterjemah, penterjemah, saya mengatakan bahawa sekiranya kita melihat negara-negara yang maju, termasuk China pada masa ini, sebelum mereka maju itu ada satu langkah penterjemahan ilmu ke dalam bahasa peribuminya itu dilakukan secara besar-besaran. Itulah yang berlaku di Eropah apabila mereka mengambil daripada tradisi intelektual Islam. Tetapi ini kita tidak pernah mengerti dan maksudnya itu perjuangan kita itu masih perlu diteruskan sekarang. Di sini menarik, ada dua yang saya ingin angkat dan bawakan kepada Dr. Awang Sarian terlebih dahulu. Yang pertama tadi apabila disebutkan golongan cerdik pandai 1,000 lebih, 2,000 lebih yang membuat kajian akademik ini gairah menulis di dalam bahasa Inggeris walaupun hasil tulisan dalam bahasa Inggeris tidak seberapa. Ini menggambarkan kepada kita seolah-olah bahawa kelompok yang sepatutnya yakin, faham, yang punya citra yang betul terhadap bahasa Melayu pun hilang penghayatan penjiwaannya terhadap bahasa Melayu, justru merasakan untuk tujuan akademik bahasa Inggeris harus diketengahkan dengan tujuan tertentu. Bagaimana ini boleh dibetulkan? Semata-mata dasar? Pada saya ada dua hal. Satu, soal jiwa sebilangan sarjana ataupun golongan kelas menengah yang dalam ungkapan yang biasa kami ucapkan sebagai golongan yang masih dalam alam minda tertawan, yang seperti kata Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah itu 7 generasi pengaruh penjajahan itu akan terus berakar umbi, dan kalau ini tidak dibetulkan kita memang akan terus berada dalam penjajahan minda, kata Ibn Khaldun Al-Muqaddimah. Tapi saya melihat selain soal golongan kelas menengah, golongan sarjana yang masih alpa untuk menunaikan peranan amanah pada bahasa dan bangsanya, juga kita lihat sekitaran ekologinya itu. Apa soal dasar sebagai contoh IPT menekankan soal kuliah 70% mesti dalam bahasa Inggris, termasuk dalam bidang bahasa, sastra dan budaya. Itu pernah saya alami. Ini tentulah suatu keadaan yang seakan-akan memaksa sejumlah sarjana untuk terus menulis ataupun berkuliah dalam bahasa Inggris. Dan saya kira soal kita terlalu taksub, terlalu memikirkan penarafan antarabangsa yang masih kabur. Sedangkan rakan saya Musa Angraf
dari Frankfurt, Jerman mengatakan itu yang dikatakan soal ISI, Scopus sebagai itu sebenarnya satu agenda golongan tertentu di dunia barat. Dan ini bagi saya kita harus mengadakan suatu reformasi, satu islah, yaitu mengadakan standar kita sendiri, standar alam Melayu, terutama bagi karya dalam bahasa Melayu. Mengapa kita terus-menerus bergantung pada ukuran jurnal ilmiah yang ditentukan oleh pakatan-pakatan di luar alam Melayu. Jadi perlu ada suatu sinergi, dan saya kira apabila Menteri Pengajian Tinggi menerbitkan sebuah buku tentang agenda pelan strategi pemartabatan bahasa Melayu di peringkat pengajian tinggi, maka pimpinan IPT patut dengan tangkas memacu perubahan di peringkat universiti. Kalau dikatakan syarat wajib untuk naik pangkat persemadya profesor pengasas jawatan mesti ada tulisan bahasa Melayu. Nah, itu mesti dilaksanakan segera. Dan inilah sekitaran yang saya kira akan membantu untuk golongan cendekiawan kelas menengah kembali pada akar kita, yaitu memajukan bangsa, memandaikan bangsa dalam bahasa kebangsaan. Ada isyarat sokongan KPT pada peringkat ini setidak-tidaknya? Saya akan mengadakan ziarah bahasa pada semua pimpinan kementerian, termasuk juga anak-anak Chancellor. Kita akan menyoal, kita akan bertanya apa yang telah dibuat terhadap dasar-dasar bahasa kebangsaan. Ini kerana sudah dinobatkan dalam Akta Pendidikan Perkara 71. Kalau kita benar-benar menghargai dan menghormati undang-undang negara, ini salah satu yang mesti dihormati, undang-undang negara. Dan saya juga melihat bagaimana soal pengembangan bahasa sebagai bahasa tamadun dan sebagainya ini, maka itu kita melakukan satu langkah yang saya kira cukup proaktif. Kalau saya katakan saudara saya menanyakan apa tu kaedah menggigit dengan membelai, contoh saya menyarankan suatu kaedah audit bahasa. Kalau semua jabatan kerajaan, agensi kerajaan diaudit bahasa, dilaporkan di peringkat kabinet, inilah tahap penggunaan bahasa kementerian ini. Saya yakin lambat laun akan berlaku lonjakan kesedaran untuk mengutamakan kebangsaan dalam mesyuarat. Jangan sampai terus-menerus asyik berulang peristiwa kata Datuk Seri Rais Aitim itu sekerat belut sekerat ular dalam mesyuarat, ataupun papan-papan tanda iklan itu masih lagi meraihkan bahasa asing, sedangkan negara maju di Jerman, di Jepun, di Korea, China tempat saya bertukang 4 tahun itu jelas keutamaan bahasa kebangsaan. Bahasa asing itu ada tempat sebagai nilai tambah, tapi bukan mengambil alih peranan. Nah, ini mesti jelas dalam konteks pembangunan. Semakin dalam saya berdialog dengan dua ilmuwan ini, kebimbangan saya makin besar. Sebenarnya, kalau boleh saya berterus terang, sebab bukan bahasa saja, banyak perkaranya di Malaysia ini yang dasarnya sudah ada, tetapi dasar itu sendiri tidak dipatuhi, bahkan oleh kementerian yang sepatutnya menaungi dasar itu. Jadi, apa nasibnya jika dasarnya itu sendiri tidak dihormati? Sebab panduannya tadi sudah ada digambarkan, tetapi selama mungkin 10 tahun terbiar, tidak pernah diangkat dan dipertegaskan. Prof agak tegas dalam hal ini sebab memimpin penentangan kepada PPSMI. Betul, terima kasih. Dan sebenarnya sebelum PPSMI itu dilaksanakan, itulah satu tarikh yang memusnahkan kerja-kerja yang sudah kita bangunkan berpuluh tahun. Sebelum itu sebenarnya pada tahun 203 itu jumlah buku-buku yang ditulis dalam bahasa Melayu oleh para akademik Melayu itu tinggi, dalam 200 setiap tahun, itu tinggi. Tetapi selepas itu menurun hinggakan yang saya semak 2-3 bulan yang lalu tinggal 8, tapi sekarang mungkin meningkat kembali. Dan kita memang ada sedikit masalah di situ. Sedikit itu maksudnya besar, yaitu pihak saya sendiri dengan beberapa orang rakan memang sudah bertemu muka dengan Menteri Pendidikan Tinggi, dan beliau menerima akur dengan cadangan kami bahawa setiap pensyarah yang mahu ditetapkan dalam jawatan diberikan kenaikan pangkat hatta ke peringkat profesor, itu mesti menerbitkan buku dalam bahasa Melayu. Dan pada 27 Oktober tahun lalu beliau dalam ucapan merasmikan bulan bahasa Melayu, bulan bahasa, memang menyatakan itu kepada masyarakat akademik, Nat Chancellor, timbalan Nat Chancellor yang dijemput untuk hadir mendengar ucapan beliau tersebut. Dasar itu sudah ada sekarang, cuma sekarang adalah bagaimana kita melaksanakannya dan menunjuk pihak-pihak yang masih
sama ada tahu atau tidak tahu masih ingkar pada arahan itu. Kita tidak melarang mereka itu menulis dalam bahasa Inggeris, silakan. Tetapi jangan diabaikan yang dalam bahasa Melayu, dan dalam cadangan kami itu sekiranya mereka menulis di dalam bahasa Inggris, maka adakan penterjemahannya ke bahasa Melayu. Sebab itu sangat penting bahawa apa yang kita katakan himpunan ilmu itu mesti ada dalam bahasa Melayu, walaupun satu orang yang perlu membacanya. Ini sangat penting kita lakukan sekarang. Dan perkembangan teknologi yang terakhir yang memihak kepada dasar ini adalah sekiranya dulu dikatakan untuk mencetak, menerbitkan sebuah buku itu memerlukan dana yang tinggi, tetapi sekarang dengan adanya teknologi digital ataupun teknologi awan mega ini, kita dapat saja menerbitkan buku elektronik dengan kos yang sangat rendah dan dapat disebarkan ke mana-mana. Jadi sekarang apa yang saya masukkan adalah bola itu memang sudah ada di kaki para naib chancellor. Sekiranya mereka ingkar, saya rasa itu yang perlu DBP akan digigit dulu. Jadi kita akan nanti naib chancellor mana yang pertama digigit nanti. Jadi anda bersama dua tokoh bahasa, kita ada Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka yang baru, Dr. Awang Sarian dan Profesor Emeritus Abdullah Hassan. Anda mungkin melihat namanya berada antara yang teratas waktu menentang PPSMI. PPSMI pun saya tak pasti nak diangkat semula dalam perbincangan ini atau tidak, kerana ada pentingnya dan ada juga pro dan kontranya bila kita mengangkat semula. Tapi saya tak mahu ini jadi dialog antara saya dan dua tokoh ini. Silakan manfaatkan mikrofon ini jika anda ada sebarang persoalan yang ingin dikemukakan bersama dua panelis. Ini sofa putih ya. Sofa ini diwarnakan putih supaya kita boleh warnai ikut suka hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tuan panel yang dihormati Tuan Syed, saya baru datang 5 saat sini. 5 saat? Saya tak tahu apa yang telah dibicarakan. Walaupun saya tengok Datuk Awang Sarian ada di sini, saya sangat teruja. Dan orang kuat DBP ada di sini. Saya bekas pelajar Universiti Kebahasaan Malaysia Pagi, jurusan Bahasa dan Linguistik. So setelah hampir 25 tahun meninggalkan UKM, saya sangat kecewa dengan pencapaian bahasa kebangsaan kita, terutama di institusi kerajaan. Kalau saya nak sebut tempat saya kerja, nanti mungkin ada spy-spy dekat ofis saya nanti sampai pada bawah saya. Tapi saya bekerja di salah satu GLC, syarikat milik kerajaan, yang saya lihat semakin lama semakin mengagungkan bahasa Inggeris. Saya pernah memaklumkan kepada pengurusan saya bahawa kita tidak menafikan kepentingan bahasa Inggeris. Dan pada pendapat saya, gunakan bahasa Inggeris ketika urusan rasmi, tetapi ketika urusan tidak rasmi di kantin, di kafeteria dan di sebagainya. Tetapi jika di dalam urusan rasmi seperti mesyuarat, seminar dan sebagainya, minta tolong guna bahasa Malaysia sepenuhnya. So pandangan saya ini sering saya lontarkan, tetapi telah diperlekehkan oleh pihak atasan. Dalam bahasa Inggeris being shot down dengan izin. So saya mohon terutama Tuan Awang Sarian untuk bermula. Saya banyak baca buku Tuan Awang Sarian. Saya cuba jual idea tu, tapi siapalah saya. Terima kasih. Bila kerajaan merancang penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu sepenuhnya pada tahun pertama di IPT tahun 1983, itu perancangan kerajaan. Tetapi UKM ditubuhkan pada tahun 1970, artinya 13 tahun lebih awal telah membuktikan kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Rakan-rakan saya kumpulan pertama Fakulti Perubatan satu umur dengan saya. Saya tak masuk perubatan lah, bagi peluang mereka lah ya. Tapi mereka berkuliah dalam bahasa Melayu. Tidak ada yang dilaporkan di media ada pesakit yang mati kerana dirawat oleh doktor yang belajar bahasa Melayu. Malah sekarang rakan-rakan saya itu jadi pakar perubatan dalam segala bidang. Artinya soal keyakinan ini mesti dipenuhi dengan usaha menggerakkannya. Digerakkan insya-Allah berjaya. Saya boleh melaporkan, saya baru kembali UKM, 152 daripada 153 inaugural lecture ataupun syarah perdana para profesor semua dalam bahasa Melayu. Bidang geologi, bidang perubatan, sains angkasa semua dalam bahasa Melayu. Tidak ada masalah dalam mengungkapkan perihal ilmu dalam bahasa Melayu.
soalnya ialah mesti digerakkan. Soal gerakan saya katakan penting pemantauan. Ya. Kementerian Kajian Tinggi dan Kerajaan Persuruhan perlu memantau dasar yang sudah diputuskan mesti dilaksanakan. Saya bercerita lebih kurang beginilah kiasannya dalam cerita ayat ataupun mitologi mitos Yunani ya, ada itu cerita Sisyphus yang menolak batu ke puncak bukit, berjaya, hampir berjaya, hampirlah batu itu melirik di lereng sebelah. Ada dewa di atas menekan semula ke bawah. Kadang kita begitu sekarang, sudah hampir berjaya, ada dewa menekan di atas, kita bekerja lagi, menolak, tekan lagi ke bawah. Kebanyakan dasar jadi begitu, kerana soal ada kuasa-kuasa tanah gaib yang bagi saya tidak mematuhi dasar negara. Perlembagaan negara perkara 152, Akta Pendidikan perkara 17.1, Akta Bahasa Kebangsaan, Akta Dewan Pusaka. Maka bagi saya, di samping kita menggigit tadi, membelai dengan pengertian, kita belai, JLC, kita sudah memanggil golongan itu, mereka mengatakan kami bukan tidak mau, hanya soal tradisi saja. Kalau tradisi ini dapat diubah, insya-Allah, maka kami mengatakan beginilah, kita sudah akademi DBP, akademi yang akan melatih berbagai pihak soal bahasa, penulisan, termasuk terjemahan dan sebagainya. Silakan, kita akan melatih orang-orang JLC. Dan JLC juga pada perancangan Dewan Pusaka merupakan fasa kedua audit bahasa yang kita gerakkan. Syarikat-syarikat milik kerajaan, kita mau memantau sejauh mana JLC ini mematuhi dasar negara. Kemudian tahap ketiga barulah syarikat-syarikat persendirian dan sebagainya. Jadi saya kira langkah proaktif pemantauan sangat penting dalam konteks masyarakat kita yang katanya selalu mudah lupa lah. Mudah lupa sudah ada dasar, mudah lupa sudah ada tradisi. Kita mencari-cari sesuatu yang tidak pasti lagi. Ini saya kira antara langkah yang perlu ditegaskan sekarang. Berikutan cerita Sisyphus itu, saya ada cerita anekdot Sisyphus saya yang tersendiri, Doktor. Menemubual pemimpin universiti yang sepatutnya menjadi mercu tanda memperjuangkan bahasa Melayu. Selama 1 jam, saya cuba untuk mengheret perbincangan itu kepada bahasa Melayu. Dia akan kembali balik, kami juga melakukan bioteknologi, sains dan segala macam. 3 kali saya cuba. Jadi saya kata kalau universiti yang ini pun merasakan bercakap bahawa dia mercu tanda bahasa Melayu pun sudah tidak seksi, apatah lagi kalau JLC. Itu satu. Tadi kerana Prof tadi menyebutkan bagaimana media juga disebutkan tadi, utusan berita harian seolah-olah tidak mengangkat apa yang diperjuangkan. Bahkan saya kira RTM juga. Jadi kalau sebab ini DBP ini adalah yang diinstitusikan, tetapi yang lain yang tidak diinstitusikan, yang memberi kesan yang juga langsung pun tidak membantu. Apa yang boleh kita harapkan, Prof? Wah, itu payah saya menjawab. Tapi sebenarnya memang kita ada satu andaian yang saya sangat salah, iaitu apabila tiba tentang isu bahasa, semua orang memandang kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebenarnya itu bukan tugas Dewan Bahasa dan Pustaka, itu tugas semua orang. Jadi itu yang harus kita betulkan, bahawa tugas mengimport ilmu ke dalam bahasa Melayu itu bukan hanya Dewan Bahasa, tetapi 1,700 orang profesor itu apa yang dibuatnya, dan juga seluruh rakyat Melayu ini, sama ada utusan Melayu ataupun berita harian, sinar, ini semuanya punya tanggungjawab. Saya rasa lebih cepat kita tahu ini, faham lebih baik pada kita. Tetapi memang saya tahu, apabila saya berbicara dengan rakan-rakan dalam parti UMNO, mereka tu sebenarnya tidak menentang PPSMI. Padahal pemilih, pengundi mereka itu adalah orang kampung yang tidak tahu apa-apa, tetapi mereka pada saya di situ, sekalipun saya ditarik ke mahkamah, saya rasa sudah gagal menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat. Jadi kita ada banyak hal itu, tapi untuk kita menyentuh terlalu ramai, nanti kita berperang pada banyak mendepani banyak sangat musuh. Oleh sebab itu kita pilih-pilih yang mana yang penting. Tetapi dasar itu memang kita akan, antara perkara yang Dr. Awang dan kami berbicara, kita akan adakan jawatankuasa pemantauan, dan kita akan ini bukan
kerana kita mau menyebuk, tetapi itu memang kita perlu lakukan. Mana pihak-pihak yang tidak melaksanakan dasar, kita mesti menegur dan perlu menggigit. Itu tanggungjawab semua. Kalau perlu gigit, gigitlah. Jadi Prof Abdullah bersedia untuk menggigit. Siapa lagi nak menggigit, silakan. Oh, cikgu. Bergurindam warahmatullahi. Awal bicara mada bismillah, kita bersyukur alhamdulillah. Wajah ceria, senyum mesra, semoga bahagia sejahtera. Terima kasih pada tokoh-tokoh saudara sahabat. 3 tokoh termasuk moderatornya ialah seorang insan yang hebat. Saya nak bertanya, tadi saya dengar ada cerita pasal cikgu, ada orang yang tak kenal, kena sebut nama dan nama panel. Nama saya Muhammad Siddiq atau Pak Mat Sadiki, bekas pendidik guru bahasa Melayu. Dah bersara dah. Kita cerita pasal ada pihak kuasawan ingkar dan mungkar. Tugasan sepatutnya mudah, semakin sukar. Semoga pihak yang berkenaan mengadakan kursus atau seminar kepada para pemimpin bangsa Melayu supaya mengenali dan mencintai bahasa Melayu. Pada saya, bahasa Melayu ini jadikan bahasa Melayu sejati agar bahasa Melayu tidak mati. Dan ingatan saya nak berkongsi ilmu ni kerana sila kononnya atas nama bangsa, bahasa dan agama, tanggungjawab memperkasa, memertabat bahasa Melayu adalah hak kita bersama. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Daripada Persatuan Karyawan Perak. Ya. Persatuan apa tadi tuan? Karyawan Perak. Karyawan daripada Pulau Kansa. Sebenarnya saya ingin menenangkan kembali rentak dan bara yang telah dikemukakan oleh moderator tadi. Kerana kita telah dipesankan oleh orang tua menarik rambut bagaikan menarik rambut dalam tepung. Kerana kita dalam keadaan kita mendesak dan menekan, kita juga perlu kebijaksanaan. Dan saya dapati bahawa sepanjang saya mengenali Dr. Awang Sarian melalui Facebook Kembara Bahasa, nyata sekali saya yang bukan dari aliran bahasa, belajar di Universiti Malaya dalam bidang ekonomi sendiri, merasa terpanggil bahawa terapi indah yang ada pada bahasa itu memang cantik dan memang mengagumkan. Dan juga tahniah kepada pimpinan yang diketuai oleh Profesor Abdul Hassan melalui Puan Ainun. Kita yakin pada pertemuan yang tahun sudah kita nampak bilangan jodohnya tidak begitu banyak tapi yang membesar. Begitu juga Institut Terjemahan, hari ini dah ada buku Malaysia, nyata dan terbukti bahawa teguran-teguran kita itu ada kesannya. Maka kita perlu adakan pihak yang mendesak, yang menggigit kalau perlu, dan juga yang menarik rambut bagaikan menarik rambut dan tua. Sekian, terima kasih. Itu pandangan saya. Kita gigit, dia luka sikit, kita bagi ubat. Bagi ubat dan mudah-mudahan dia cepat sembuh. Cepat sembuh dan parut itu tidak luka kembali. Okey, terima kasih kepada pandangan dan melontarkan ini kepada Prof Abdullah. Selalu kita melihat malah dalam perjuangan menentang PPSMI wujud kumpulan page. Ya, Prof menulis mengapa kami menentang, mereka terbitkan mengapa kami menyokong. Jadi kelihatannya orang ramai tidak faham bila kita menentang itu seolah-olah ia merupakan satu dengan izin zero sum game. Mengangkat bahasa Melayu menafikan kepentingan bahasa Inggeris. Saya lihat polemik itu tidak putus itu. Bagi perlu kita jelaskan Prof di sini. Saya antara orang yang tidak mahu membelasah page, tidak ada perlunya. Yang perlu kita buat adalah untuk bahasa Melayu itu kita perlu buat apa? Sejauh mana mereka mengatakan mereka ada hak, punya hak untuk mendidik anak-anak mereka dalam bahasa Inggeris, kita juga punya hak untuk mendidik anak-anak kita dalam bahasa yang bahasa ibunda sendiri. Dan alasan untuk kita itu memang lebih wajar pada saya, tetapi PIS itu bukan lawan saya. Lawan saya adalah menteri. Sekiranya menteri menerima, itu cukup. PIS nak buat apa pun terpulang. Dan saya tahu pada waktu ini pun sudah 100 lebih guru sekolah internasional yang diluluskan, dan sekolah itu boleh menerima anak-anak tempatan sehingga 100%. Saya tahu itu adalah perjuangan PIS. Tetapi itu bukan masalah saya. Masalah saya adalah sama ada menteri mau melaksanakan dasar pendidikan kebangsaan atau tidak. Sebab yang masyarakat terbanyak di luar kampung, di luar bandar, di kampung, anak orang asli itu tidak akan pernah terdidik dalam sebuah bahasa asing. Tidak boleh. Dan malah saya menegur Naib Chancellor sendiri yang dikatakan kita mesti belajar bahasa Inggeris untuk tahap internasional. Saya katakan
Dan dalam bahasa saya, memang bahasa saya, Inggeris saya itu jauh lebih baik daripada bahasa beliau. Katanya, what level of English are you talking about? Oh, kita semua, we want everybody to speak in better English. No way. Kita tidak akan mampu mengajarkan semua anak negara kita ini berbahasa Inggeris seperti orang Inggeris. Saya minta kata tukar matlamat ataupun objektif kita, mengajarkan bahasa Inggeris yang lebih penting untuk anak-anak kita dari sekolah rendah, sekolah menengah ke universiti itu yang tidak berapa jam itu, tukarkan kepada objektif yang lebih masuk akal, iaitu mereka itu mesti dilengkapkan dengan kemahiran membaca dan memahami, bukan untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Itu tidak akan pernah tercapai. Mungkin ada yang mengatakan ini anak orang ini pandai berbahasa Inggeris. Saya mau mengatakan anak-anak itu pandai bahasa Inggeris sebelum sampai di sekolah pun. Jadi jangan disamakan anak itu dengan anak orang kampung. Dan melalui kemahiran membaca ini, mereka akan dapat meningkatkan bahasa Inggeris mereka. Itu boleh. Tetapi yang jangan kita lupakan adalah kemahiran berbahasa Melayu itu sendiri mesti ditingkatkan, dan ilmu dalam bahasa Melayu itu mesti diperbanyak. Sekiranya tidak, mereka ini nanti terperangkap dalam bahasa yang kosong. Itu kita tidak mahu. Dan itulah sebabnya maka kita perlu menuliskan ilmu, menterjemah ilmu ke dalam bahasa Melayu sebanyak-banyaknya. Itu sebabnya apabila Menteri mengatakan 26,000 jodol setahun, itu memang baik, sebab memang ada dasarnya dalam UNESCO. Bagi setiap juta penduduk itu 0,1%. Dan memang ada pertalian, ada korelasi antara bilangan buku dengan tahap intelektual masyarakat dalam negara tersebut. Tetapi sedikit yang saya minta difahami adalah yang kita masukkan 26,000 itu bukan semuanya buku Nobel. Mesti buku ilmu, mesti buku yang ada fakta dan ilmu, bukan apabila kita bukan fiction, tapi kan fiction pun mesti fiction science. Jadi itu yang masih kita perbetulkan. Kita masih perlu ada banyak jurnal buku yang kita harus terbitkan. Untuk Nobel pun kita masih belum cukup, Nobel kanak-kanak, sci-fi, buku-buku falsafah. Ini belum termasuk buku-buku ilmu, tetapi buku ilmu itu mesti ditangani oleh orang-orang di universiti. Itu bukan pun tugas Dewan Bahasa. Dewan Bahasa akan melincirkannya saja dengan dana dan penerbitan. Tetapi tugasnya itu orang di universiti. Oleh sebab itu, sekiranya ada para Knight Chancellor yang tidak mematuhi ini, mereka itu sebenarnya sudah menafikan satu hak yang sangat asas kepada bangsa ini sendiri. Mereka yang perlu awal kita gigit nanti. Jadi silakan bersama Prof. Abdullah Hassan dan juga Dr. Awang Sarian bercakap soal keberadaan bahasa Melayu kini bersama Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga Presiden Penterjemah. Anda kini sedang menyaksikan Sofa Putih. Sofa Putih akan berakhir sekitar 15 minit daripada sekarang. Silakan. 15 minit, itulah tak percaya ya. Dan habis dah waktu kita ni. Saya Hasan Maulid. Terima kasih. Saya tengok bertiga saya tunggu tadi. Saya pernah kenal juga Dr. Awang Sarian dan tolong bercakap rapat di mikrofon tuan. Saya tertarik dengan perkembangan dan juga apa. Tuan sudah perkenalkan nama tadi? Sudah. Ya, saya tak dengar. Sorry. Tak apa, silakan. Perjuangan bahasa Melayu saya lihat pertama sekali saya nak sentuh sini lah momentum perjuangan tu. Saya melihat bahawa momentum perjuangan ada naik ada turun, tidak berterusan. Jadi masalahnya persoalan yang hendak ditarik itu terlalu banyak. Misalnya medianya dengan karya ilmiahnya dengan dan sebagainya. Kalau kita tengok misalnya new media baru, blog dan sebagainya, jadi itu pun sukar dikawal. Tambah pula media perdana. Media perdana iklannya pun sekarang iklan dalam bahasa Inggeris. RTM sendiri pun dah ada iklan dalam bahasa Inggeris.
tidak seperti dulu. Saya nak tanya dengan dua orang profesor ni. Pertama sekali, macam mana momentum perjuangan tu? Perjuangan ni saya lihat ada beberapa kerat saja, tidak menyeluruh. Orang-orang ni orang yang dah lama, tidak yang generasi baru tidak nampak. Keduanya, kalau kita bandingkan di Indonesia lah, saya tengok Pesta Buku Indonesia. Saya pernah hadir Pesta Buku Indonesia di stadium Senayan biasanya. Semua buku dalam bahasa Indonesia lah, bahasa Indonesia, bahasa Melayu lah kita kata. Dan buku-bukunya dari peringkat paling rendah sehingga paling tinggi. Berbanding di sini kita campur-campur buku dia kan. Jadi saya lihat perkembangan, saya masih ingat dari Prof katakan, kalau kita tidak kuatkan bahasa Melayu, bahasa Malaysia, maka satu masa nanti syarikat-syarikat buku pun akan di Malaysia ni akan jatuh. Jadi dua perkara, saya nak tengok macam mana momentum perjuangan bahasa Melayu tu. Saya tertarik dengan isu ini. Sebelum dijawab ada lagi. Kalau kita melihat negara Jerman, Belanda, ini kami bercakap bahkan sama mendengar, bukan mendengar, kami pernah jadi profesor tamu, profesor di Eropah. Di Jerman, di Perancis, bahkan di Belanda itu pengajaran bahasa Inggeris baru pada peringkat sekolah menengah. Tidak ada masalah kerana sistem pengajaran betul. Jadi soal momentum, dia katakan pasang surut itu hanya berlaku mungkin dalam negara kita. Di negara China, saya boleh bercakap kerana saya lah saksi yang sah berada di sana 4 tahun. Negara China tidak pernah ada pasang surut dalam soal bahasa dasar kenegaraan, termasuk dasar bahasa kebangsaan. Biarpun di universiti tempat saya di tempat itu 60 bahasa asing, 60 bahasa asing diajarkan, tetapi mereka tidak pernah berganjak, tidak pernah surut mengutamakan bahasa Mandarin sebagai bahasa utama. Biarpun di Xinjiang, tempat orang Uyghur yang bukan orang Cina, biarpun golongan Miao di selatan Yunnan, 56 etnik semua dilatih dan dijayakan menguasai bahasa kebangsaan. Dan itulah satu pertanda kejayaan negara yang kukuh utama dunia. Jadi momentum ini bagi saya barangkali di negara kita saja yang pasang surut. Jadi kita hendak menjadikan supaya pasang dan terus pasang, jangan surut dengan berbagai kaedah. Maka dalam soal yang dikatakan banyak sangat yang hendak kita tangani. Oleh sebab itu memang saya katakan pakatan sinergi. Kita menggigit sambil membelai. Kita tubuhkan pelbagai panel pemantau di stesen radio dan TV. Misalnya Datuk Adillah Sheikh Omar, orang kuat di RTM, telah setuju menjadi ketua panel. Kita akan memantau. Dan ini bagi saya mesti ada juga komitmen seperti kata Pak Abdul Hasan, semua pihak terutama badan kerajaan. Kalau RTM misalnya masih menyiarkan ruangan seperti Dewa, saya tak tahulah, saya menonton tak sengaja, itu semua penuh dengan bahasa yang bukan saya kalang kabut, bahasa yang caci maki, bahasa yang mengadu dombakan di kalangan artis. Ini bagi saya, adakah ini citra yang nak kita bina? Soal bukan saya bahasa digunakan, tetapi apa itu jenis bahasa yang digunakan? Santun, tidak santun, beradab, tak beradab. Sekarang kita dapati dalam Facebook, dalam media baru ini, seakan-akan kita sudah kehilangan budi. Tak ada lagi pemikiran, tak ada lagi kesantunan, tidak ada lagi adab soal begitu. Bercakap apa semau-maunya menurut perasaan, sentimen. Ini bagi saya suatu perkara yang mesti dikawal. Dan kawalan tidak boleh barangkali hanya secara undang-undang. Secara kita membelai, mendekati, mengadakan pakatan bersama. Maka sebagai contoh, kalau ada kes page tadi, walaupun barangkali page itu memanglah bukan lawan kita lah, tetapi sebagai satu strategi dakwah, kita Dewan Bahasa sudah meletakkan tarikh akan berguna dengan page, jaringan melalui Malaysia dan sebagainya yang menyokong BPSMI. Bagi kami, kita cuba berdialog, menjelaskan, kerana selama ini mereka mungkin mendengar pandangan pejuang bahasa di dalam media. Kita akan bersemuka, mendengar hujah-hujah kita, mendengar hujah mereka. Mudah-mudahan dengan saya kata strategi dakwah bukan dakwah, kita pendakwah bukan pendakwah. Mudah-mudahan ini akan dapat mengangkat lebih banyak golongan rapat dengan kita. Kita jangan jadikan musuh. Boleh mentang. Jadi karakan sahabat. Nabi tak pernah jadikan musuh. Hatta orang melempar najis pada baginda pun. Jadi bagian strategi yang sangat penting dan ini mesti didokong oleh semua kalangan. Dan saya setuju pada pandangan saudara tadi bahawa mengangkat penerbitan berbahasa Melayu sebagai agenda negara itu sangat utama. Saya daripada sudut Dewan Pusaka, apabila bangunan lama kita ubah suai balik, saya sudah merancang sekurang-kurangnya satu lantai itu akan menempatkan semua buku dalam bahasa kebangsaan, tidak kira daripada penerbit manapun. Artinya orang datang ke Kuala Lumpur, situlah dia boleh mendapat buku-buku dalam bahasa Melayu. Seperti mana saya ke Gramedia di Jakarta, saya pulang dengan 5-6 kotak, tak payah ke kedai-kedai lain. Ini saya harap akan dapat sokongan ITPM, Pusaka Penerjemah,
Perbadanan Kota Buku, Jelajah Buku, Suara Saludin dan sebagainya. InsyaAllah. Sama-sama kita usahakan. InsyaAllah. Prof, Ya. komen kepada pandangan yang sama. Okey. Kita bawa isu lain, silakan. Kalau ada persoalan lagi dalam 10 minit. Maju untuk kita bersama dengan dua tokoh bahasa ini bercakap tentang keberadaan bahasa Melayu. Mungkin saya lontarkan kepada Prof pula. Kita sudah menyedari apa yang perlu kita lakukan. Malah agak jelas sebenarnya. Prof tidak begitu bimbang, tidaklah begitu naif kedudukan bahasa Melayu. Tetapi saya selalu bermain dengan kemungkinan ini. Saya beri magic wand kepada, dengan izin kepada hadir di sini, tongkat sakti kepada Prof yang akan mempermudahkan untuk diketuk di tempat yang sepatutnya, yang paling strategik, dan hanya dibenarkan satu pintu saja yang boleh diketuk. Pintu mana yang akan diketuk? Oh, ini perlu berfikir. Okey. Itu tujuannya pun. Yang paling strategik untuk kita ketuk sekarang ini di mana? Menerbitkan sebanyak-banyaknya buku ilmu dan buku kanak-kanak. Itu yang paling kurang pada kita sekarang adalah Buku kanak-kanak. Buku kanak-kanak. Paling banyak adalah buku cinta remaja, dan paling kurang juga adalah buku untuk anak lelaki. Oleh sebab itu kita tidak mahu anak-anak lelaki kita ini membaca buku cinta terlalu banyak, sebab mereka akan menjadi sikit lembut. Biarlah mereka ini membaca buku komik. Itu sebabnya di PTS itu kita lahirkan superhero kita. Ada Ultra Khalif, ada Super Safi. Itu yang kita harus masukkan dalam budaya bacaan kita untuk anak laki-laki. Dan ada banyak komik yang mereka tidak mahu membaca buku cerita-cerita yang bertulis. Begitu juga kita harus berbanyakkan buku ilmu. Pada saya satu-satunya perkara yang sangat penting adalah buku. Dan buku ilmu pada segala tahap, pada segala sisi. Dan saya faham bahawa kita ini berhadapan dengan satu isu, iaitu apa yang kita katakan bilangan kita ini sangat kecil. Itu yang kita katakan dari sisi kebangkalian bilangan, the probability of numbers, we are small. Oleh sebab itu kita ada sedikit masalah mengimport banyak, menuliskan ilmu. Kita tidak boleh lari daripada hakikat bahawa kita mesti menterjemah sebanyak-banyaknya. Dan salah satu daripada yang kita dapat manfaatkan dengan kadar yang lebih cepat adalah buku-buku dari Indonesia. Dan kita harus jangan terlalu memanjakan anak-anak kita yang malah pelajar dan para pensyarah selalu mengatakan I do not understand Indonesian. Saya rasa kita ketuk kepala gigit dia sikit. Itu satu bahasa yang sama. Dan seterusnya kita menterjemah sebanyak-banyaknya ke dalam bahasa kita, dan kita pilih bidang-bidang yang mesti kita tangani lebih cepat. Dan memang kita tidak boleh mengelakkan daripada isu mana-mana bangsa yang mahu maju mestilah banyak menterjemah. Dan itu dalam sejarah kita lihat Jepun, Korea, Taiwan, China, malah Inggeris sendiri semasa mahu maju itu menterjemah banyak buku ilmu dari Latin. Dan sekarang lucunya dalam masa 20 tahun menterjemah begitu banyak buku ke dalam bahasa Cina yang menerjahkan mereka ke alam kemajuan sekarang. Dan kita tidak boleh maju tanpa ilmu, dan ilmu itu mesti didatangkan dalam bentuk buku. Penerbitan. Tongkat sakti yang sama saya beri kepada Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya mungkin sedikit kalau mau dikatakan sentimental pun tak apalah. Bagi saya perlu diketuk adalah pintu hatinya. Itu yang perlu diketuk. Artinya di samping kita menekankan soal undang-undang, soal dasar-dasar itu penting, tetapi bagaimana kita dapat mengetuk pintu hati semua yang terlibat dalam soal memperkaya khazanah persuratan bahasa dan ilmu dalam bahasa Melayu. Iaitu satu daripada program yang kami gerakkan dengan cukup intensif sekarang ialah ziarah bahasa. Kami menemui pimpinan menteri-menteri, ketua setiausaha kementerian, ketua-ketua JLC, ketua persatuan, naib-naib chancellor dan sebagainya. Semua sektor yang kami anggap perlu diketuk pintu hatinya. Alhamdulillah setakat ini dengan kunjungan hormat atau ziarah bahasa itu,
apabila kita bersemuka, berbudi bahasa, mengharapkan mereka juga faham, kami ini bukan nak menyerang. Kami hanya melaksanakan salah satu dasar negara penting, dasar bahasa. Sama penting dengan dasar ekonomi, sama penting dasar pertahanan. Maka bantulah kami untuk menghidupkan dasar. Dan alhamdulillah saya dapati setakat ini respons, ada misalnya kementerian, ada juga sebagian JLC, IPT yang tampaknya bahkan seperti UPSI. Sebelum sempat kami ziarah, mereka ada ziarah kami dulu, pintas dulu kerana tak sabar nak bekerjasama. Jadi mereka sudah melakukan satu proposal yang baik tentang segi penerbitan, dan juga kami akan melakukan ziarah bahasa ke seluruh negara, ke sekolah-sekolah membawa ikon-ikon sains dan teknologi. Yang ada orang mengatakan ini satu mitos, tak adalah ini bahasa Melayu belum jadi bahasa sains teknologi. Kita akan membawa 2,000 orang profesor ke seluruh sekolah, dan kami akan mulakan di Paguh sebagai penghormatan kepada Timbalan Perdana Menteri, menunjukkan kekuatan saintis kita bercakap tentang sains, matematik dan ilmu-ilmu teknikal dalam bahasa Melayu. Dan segmen kedua kita membawa pensyarah-pensyarah pedagogi, bagaimana hendak mengajar sains, matematik dan sebagainya itu dengan lebih berkesan dalam bahasa Melayu. Ini saya kira langkah yang kita mahu mengetuk pintu hati supaya mereka itu melakukan dengan redha, dengan kesedaran, bukan dengan paksaan. Sidang hadirin, kita beri tepukan kepada Dr. Awang Sarian dan Profesor Abdul Hassan sambil memberikan doa kepada mereka untuk terus diberikan istiqamah dan kekuatan dalam memperjuangkan bahasa, kerana ini adalah demi kelangsungan jangka hayat bangsa, budaya, nilai, bahkan agama kita. Terima kasih sekali lagi kepada kedua panelis. InsyaAllah kita jumpa lagi. Silakan jika anda ingin mengambil kesempatan bergambar bersama dua tokoh ini yang jarang-jarang kita temukan di pentas yang sama untuk awam. Thank you.